Okey. Ini sembahyang-sembahyang Allah tak terima. Kalau jari buka muka surat 8. Baris yang ke 2, 4, 6, 8, 10 daripada bawah. FB dah on ke? Sekejap, FB dah on ke? Macam belum kan? Dah ada dah. Dah Ustaz. Ada dah? Dua orang tengok. Ni ada kosong lagi. Banyak tempat kosong. Kalau hari-hari kerja ni tak ramai. Memang tu sini. Sekejap. Buat FB sekejap. Dah on Ustaz, dah. Ada Ada dah? 3 orang, 4 orang tengok insya-Allah. Okey. Kalau saya buka tak nampak. Tadi dia gelap je ni. Itu baru ada gambar. Okey. Orang yang sembahyang, orang yang makan riba. Nombor 3, orang sembahyang yang buat zina. Nombor 2, orang sembahyang tak keluar zakat. Nombor 1, orang sembahyang tak jemaah. Nombor atas lagi, orang sembahyang mabuk. Lagi, orang sembahyang yang suami dia marah kat dia. Lagi, orang sembahyang yang lari daripada tuan dia, hamba dia tuan dia. Maknanya apa yang disebut Rasulullah ni apa yang disebut ulama ni, ada orang sembahyang berzina, ada orang sembahyang makan riba. Maknanya bukannya orang berzina tak sembahyang, orang berzina pun ada sembahyang juga rupanya. Orang berzina pun ada tak keluar zakat. Orang berzina, orang solat ada tak keluar zakat. Orang solat ada juga makan riba. Solat pergi masjid, dengan subuh berjemaah semua siap lah. Dia makan riba. Solat tapi buat zina. Macam saya cakap lah, ada orang jumpa kekasih dia kat hotel. Kekasih dia datang, dia bawa telekong. Dah buat benda-benda tak baik apa semua sampai jemaah sama. Macam mana tu? Sebab dah sebut. Ada sebut dalam kitab, ada sebut dalam hadis. Allah tak terima sembahyang dia. Kenapa? Dia berzina. Solat tapi berzina. Solat tapi makan riba. Dia tak faham riba ni apa. Dia tak belajar riba ni apa. Tak faham. Tak nak belajar ni tak faham. Dia kata tak riba. Rupanya riba. Orang kata dia semayang tau. Dia ni semayang. Dia bukan orang tak semayang. Dia semayang. Tapi dia ada kekasih. Dia ada pergi tempat yang tak baik kan. Menyebabkan dia terlibat dengan riba. Kita pun menunjuklah pelik. Tunjuklah pelik. Mana dia semayang dia boleh berzina? Apa yang pelik? Dan kita nak sebut orang yang semayang berbuat zina. Orang semayang berbuat zina. Orang semayang dia makan riba. Kita riba ni tak haram ke apa? Haram pula riba ni lagi berat lah. Orang semayang yang menyamun. Amboi penyamun tu semayang ni.
Hairul Nisa, nak tanya ke? Angkat tangan. Tak ada? Okey. Orang semayang yang menurang, merompak. Mana orang samun merompak? Ada juga saya dengar cerita ni dah. Dia rompak orang, pintas orang nyebut, dia rompak. Tapi kalau orang Islam dia tak rompak, orang bukan Islam dia rompak. Adalah cerita gini. Dia faham tak orang bukan Islam pun tak boleh rompak? Tak boleh, tak boleh rompak. Islam ke bukan Islam ke, kalau perbuatan tu mencuri ke, merompak ke, tak boleh lah. Sembayang orang yang makan yang haram. Maknanya ada orang makan haram ni, sembayang. Makan haram ni makan apa? Apa-apalah sumber haram ke, rasuah ke, tipu orang ke, benda ke. Makan bangkai ke, makan benda yang tak boleh yang betul ke, makan benda-benda yang syubhat, tak yakin halal ke. Tapi sembayang. Sembayang. Yang kata tu orang tak sembayang tu, orang sembayang. Orang sembayang pun berurusan dengan riba. Orang sembayang pun dia beli rumah pakai urusan riba. Beli motor pakai urusan riba. Ambil loan pakai urusan riba. Siapa tu orang sembayang? Lepas tu maknanya orang sembayang pun ada buat benda-benda macam ni lah ni. Tapi malangnya, solat dia Allah tak terima. Kita dah kata dah, bila Allah tak terima, maksud dia apa? Maksudnya, kita ni tidak mempunyai ganjaran pahala. Orang yang sembahyangnya tak diterima ni, dia tak ada ganjaran pahala. Dia tak ada ganjaran pahala. Siapa presiden ni? Ada orang presiden ni? Nur Hayati Muhammad. Kak Nur Hayati dengan presiden. Ni tak dengar ni. Kalau kita buka ni, kita kena dengar. Jangan dah buka tinggal. Kan video tu buka tak sedar. Okey. Lagi apa? Orang yang minum benda yang haram. Mana orang minum arak ke, pun sembahyang dia Allah tak terima. Orang yang jual benda yang haram. Benda-benda tak boleh makan. Benda-benda haram. Jual barang curi. Jual barang rompak. Itu jual benda-benda yang haram. Sembayang hamba yang lari dari tuannya. Pun Allah tak terima sembayang. Nombor 10 yang berkaitan dengan kitab ni lah. Sembayang perempuan yang masam muka dia. Atau derhaka. Atau bertutur dengan marah kepada suami dia. Bertutur dengan marah ni maknanya cakap kasar, jerit-jerit, tinggi-tinggi suara. Tinggi suara. Nada suara tinggi. Muka masam. Tutur dengan marah. Cakap nak marah je. Cakap macam orang tak suka lah. Orang menyampah nak marah. Gitu nak gini. Lagi dia buat benda tu, Allah tak terima sembahyang ni. 3 hari dia buat macam tu, pak suami dia, 3 hari dia tak terima sembahyang dia. Pergi dah duduk tahajud ke, apa, sembahyang duha ke, pergi dah buat lah. Allah tak terima sembahyang dia. Maknanya tak ada pahala? Tak ada pahala. Tak ada pahala. Latifah tanya? Ustaz, ni yang sembahyang orang yang tidak berjemaah tu, kalau kita dah masuk waktu, kita ni mungkin nak cepat lah kan, kita tak mau lengah-lengah. Kalau orang yang boleh jadi imam tu dia lewat, jadi boleh ke kita
semayang dulu. Kita sebab tak mau terlewat. Semayang Jadi, dulu kita seorang. jemaah Lepas tu, final sekali semayang jemaah. I'adah. Solat i'adah. Mengulang. Semayang dulu seorang. Nanti boleh ulang balik semayang tu. Dengan syarat semayang pertama kena sah. Yang kedua tu mesti jemaah. Dia punya niat samalah berjemaah ya. Niat macam biasa. Saja aku solat fardu zuhur berjemaah. Dah. Terima kasih. Jadi kita dapat pahala jemaah. Dan kita mendapat pahala sunat mengulangi solat. Katakan tunggu suami. Suami balik semayang isyak daripada surau. Pukul 9.30 balik. Kita ni kat rumah. Jadi kita takutkan nak semayang dengan dia kan. Takut entah dah tertidur kita. Kita semayang dulu. Dah azan dan semayang sunat semayang dulu. Kan kalau dia balik kan kita masih lagi belum tidur. Kita dapatkan jemaah. Kita semayang dengan dia. Dia semayang lah niat ulangan pun boleh. Dia niat qadha pun boleh. Sebab dia dah semayang jemaah tadi. Jadi kalau dia niat qadha, dia niat ulang semayang, dia dapat pahala semayang i'adah atau mu'addah. Nama dia. Nama semayang tu. Mengulang. Dia niat macam biasa. Saja aku solat fardu isyak, jadi imam. Kita niat saja aku solat fardu isyak, jadi makmum. Dan kita dapat pahala mengulang solat. Dan kenapa? Sebab solat yang kedua itu dikatakan berjemaah. Yang pertama itu dikatakan tidak berjemaah. Dan suami kita dapat solat mengulang solat. Kenapa? Dia menolong kita berjemaah. Sebab Rasulullah pernah tengok orang semayang, orang lain dah semayang. Rasulullah tanya, tak ada ke sesiapa yang boleh bantu dia untuk berjemaah? Rasulullah suruh bantu. Bantu dia untuk berjemaah. Ustaz, kita yang jemaah tu pun boleh niat semayang tu qadha boleh ya? Boleh juga, nak niat qadha boleh. Okey. Kalau niat qadha, suami niat qadha, sunat. Sebab qadha semayang sama. Kalau suami niat qadha zuhur, kita niat qadha asar, hukum dia makruh sebab niat yang berlainan. Kalau niatnya sama, sunat berjemaah. Kalau niatnya berlainan, tidak sunat berjemaah. Ustaz, kalau wanita tu memang Lone Ranger, tak ada orang, kemudian kalau ataupun ada anaknya tak nak berjemaah, macam mana Ustaz? Takkan kita tak ada pahala Ustaz? Tak ada pahala. Tapi kalau kita memang Lone Ranger, macam mana? Kahwin lah. Senang je Ustaz. Sabar je lah Ustaz ni. Habis nak cakap saya jawab macam lagi. Itu Tak ada cadangan jodoh, macam saya. mana? Syarat jemaah ni kena jemaah dengan orang. Kalau jemaah dengan itik, dengan ayam tak boleh. Dengan kucing. Habis kita ada ranger, kahwin lah. Apa cakap? Betul tak? Sial lah. Haji Jalil boleh carikan. Haji Jalil boleh carikan. Itu di luar bidang saya. Haji Jalil ni kawan-kawan pun ramai duda tu. Kontak Haji Jalil. Wakil pencari pasangan anda. Kahwin. Kalau nak lepas tu orang dulu kan. Saya bukan cakap mengapik-apik ni. Saya cakap orang dulu dah 90 tahun tau. 90 tahun suami dia meninggal. Isteri dia meninggal. Dan dia ni tak larat dan nak pergi surau masjid. Dah uzur. Dia akan suruh anak-anak dia carikan perempuan untuk jadikan isteri. Perempuan yang kahwin dengan dia pun kadang umur 88. Dia 95. Dua-dua kalau belaga hidung pun tak perasan dia kadang. Dah orang kata dah uzur lah. Tapi dia masih nak cari pasangan. Orang dulu kan. Yang faham lah. Dia nak cari kawan berjemaah. Sebab satu solat ni 27 kali ganda. Kalau solat seorang rugi lah. Rugi. Lepas tu kalau suaminya faham, dia balik surau, dia akan tolong isteri dia dan mendapatkan pahala jemaah. Solat. Dia menolong tu dia dapat pahala lah. Macam sahabat Nabi Zakaria Al-Ansari. Dia bila bersemayang kat masjid, lepas tu dia doa, dia lebih kurang dia juga balik. Padahal Rasulullah tanya dia, kenapa kau tak zikir sama kami? Dia kata, aku nak solat jemaah pula dengan keluarga aku di rumah.
Rasulullah kata itu yang terbaik. Maknanya baguslah kau buat itu. Ustaz, Baguslah buat Ustaz, itu. Ustaz, Sebab kalau yang anak-anak kita ni dia tak nak pergi masjid kadang-kadang. Dia budak remaja kan. Saya Ustaz. kadang-kadang buat itu. Saya biasa buat itu. Tanya-tanya. Ustaz, kalau yang bermadu suami jauh dengan nombor satu dah luar negara ke luar negeri macam mana pula Ustaz? Madu asli. Madu apa? Madu asli lah. Bukan madu hutan. Ada Bukan, tualang. Madunya jauh tak boleh balik macam mana? tak apalah. Hai-hai bye-bye je lah. Macam mana? Kalau suami orang baik tak payahlah Ustaz. Payah lah. Ustaz, Kalau tak nak pening kepala lah. Kita ni, kita boleh pujuk anak kita lah kalau kita ada anak kan. Kalau kita seorang kat rumah, apa nak cakap? Pergilah masjid. Kalau pergi masjid tak boleh. Kalau kita biasa ni selama ni kita melazimi jemaah kat masjid, sekarang ni PKP tak dapat pergi masjid, kita dapat pahala jemaah di masjid. Ini memang dalam kitab disebut. Tapi dengan syarat, kita mesti niatkan, kalau tak PKP ni aku dah pergi di masjid. Dapat pahala. Satu mesti melazimi, satu mesti merasai, kalau tak ada halangan ni aku pergi masjid. Dapat pahala. Tapi kalau tak melazimi, masa sebelum PKP pun tak pergi masjid, sekarang sebenarnya orang-orang kat rumah, tak dapat pahala jemaah. Kenapa? Tak melazimi. Itu nama dia melazimi ni apa? Dulu masa tak PKP memang muka dia kat masjid. Dulu semayang jemaah dengan suami. Suami pun mungkin tak sihat. Kerap semayang jemaah dengan suami. Sekarang ni nak semayang jemaah suami dah tak ada. Seorang-seorang. Dapat pahala jemaah. Kenapa? Melazimi. Habis nak kahwin, tak ada lagi orang nak. Melazimi. Melazimi. Tanya lagi, Mas Surah. Assalamualaikum Ustaz. Dalam. Dalam kes yang kata tadi tu Ustaz kata suaminya dah solat dulu, isterinya nak ulangi solat. Tapi kalau dia ada round tu, suaminya yang tak solat lagi, isteri nak solat, macam mana isteri tu nak bantu suami tu pula? Tak apalah. Niat sama je. Maknanya isteri ni dapat mengulangi solat dan mendapat pahala membantu. Suami tu baru solat kali pertama. Ni dapat pahala solat kali pertama je lah. Tak ada dah dapat ulangan solat. Jadi sekarang ni isteri ni nak bantu dia. Abang belum sembahyang. Okey. Biar saya jadi makmum dengan abang. Tapi abang kata, tapi suami dia kata, kan tadi dah solat. Tak apa. Saya sembahyang i'adah. Baik. Okey. Ustaz yang kedua, yang bab katakan yang balu atau janda yang tak ada suami dah. So maksudnya dia kalau juga berkahwin Ustaz kalau untuk dapat pahala berjemaah tu kan? Iyalah. Yalah. Kalau nak pahala jemaah kahwin lah. Kecuali kalau ada anak kat rumah. Ada anak kat rumah, anak boleh jadi makmum. Atau cucu-cucunya dah memais. Tapi cucu ni orang lelaki dia susah sikit, dia tak jadi imam. Kalau cucu perempuan kita boleh jadi imam. Rugi tak sembahyang jemaah ni. Memang perempuan ni dia afdal sembahyang kat rumah, tapi dia tuntut juga sembahyang jemaah. Kenapa? Atas dasar pahala yang dia nak terima ni. Atas dasar pahala yang dia nak terima ni. Jangan biasakan sembahyang seorang kat bilik sana seorang, bilik sini seorang. Jangan biasakan macam itulah pada keluarga kita. Sebab bila kita solat jemaah kat rumah kita ni dah jadi macam surau masjid. Jadi Allah turunkan berkat. Bila turunkan berkat, suasana dia lebih tenang. Cuaca dia lebih harmoni lah. Tak ada sedikit lelaki bini nak berperang, nak bergaduh, nak bertengkar, nak bertekak. Dia lebih mudah berkasih sayang. Kenapa? Harmoni. Allah turunkan rahmat. Rahmat ni kasih sayang. Rahmat ni belah kesian. Nanti isteri tengok suami mudah kesian. Penat suami aku dulu. Dia jaga keluarga. Dan suami tengok isteri, dia ada rasa belah kesian. Penat isteri aku uruskan rumah tangga. Penat dia jaga aku. Jadi masing-masing ada rasa belah kesian. Belah kesian adalah kasih sayang. Jadi usahakan sedapatnya untuk solat jemaah.
Okey, Kak Anis tanya Kak Anis. Ya, Ustaz, apakah kaedah lain yang boleh kita ulang salat lain daripada nak salat berjemaah, seperti was-was salat yang kita dah lakukan itu sempurna ke tidak? Kalau was-was kena ulang. Was-was apa pun. Lepas tu jangan was-was. Kalau kita solat dengan sini salah satu perkara membatalkan solat apabila kita ni syak pada salah satu syarat sah. Syak apa? Syak 50. Mari masuk dekat Google Meet. Ini dekat FB ni interrupted. Google Meet ada. Dah penuh pula Google Meet dah. Baru cakap. Ingat dia masuk Google Meet dah penuh lah. 250. Allahu Akbar. Syak. Hati 50-50. Telekong aku ni macam ada najis. Waktu tu solat dah batal. Kenapa? Syak. Kiblat ni betul tidak? Syak. Tadi dah ambil wuduk tidak? Syak. Tadi mandi wajib niat tidak? Syak. Mana dah batal? Kenapa? Syak pada salah satu syarat sah solat. Jadi batalkan sajalah kalau dalam... Ulanglah. Tukarlah baju. Ambil lah wuduk. Kalau syak pada wuduk lah. Tapi kalau was-was ni terlintas, jangan layan. Dia sampai syak. Terlintas ni jangan layan. Banyak orang dia terlintas lah. Dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu dia baca Waladdallin. Lepas tu dia pakai Alhamdulillahirrabbilalamin. Betul tak aku baca? Atau jangan layan. Nanti setengah jam pun tak habis dengan tubuh. Okey, Kak Mulyani tanya. Ramai orang nak tanya ni. Siapa tanya siap-siap. Mikrofon. Saya Ustaz. Boleh? Ni masalah gini. Kawan saya tu suami dia kahwin dua. Masalahnya dia selalu ajak kami bertandang rumah dia sekeluarga. Saya ada suami. Jadi di rumah dia suami tak ada. Macam mana masalah keadaan macam ni? Boleh ke suami saya pergi juga rumah dia tu untuk dia meraihkan majlis dia? Dengan syarat suami dia kena izinkan orang lelaki masuk rumah dia. Masalahnya suami dia tu tak balik rumah. Dia kahwin lain, dia tak balik rumah. Suami dia izinkan tak yang suami kita ni masuk? Atau kita sini masuk rumah? Wallahualam lah. So saya izinkan tak boleh masuk. Okey. Suami dia kena bagi permission. Bukan dia. Suami dia kena bagi permission. Masalah dia tak balik tu lah, tak balik rumah. Tak boleh kontak? Kontak pun tak jawab. Sebab tak dia jawab. kahwin baru. Tak kontak tak jawab, pergi kontak pejabat agama. Kita pejabat agama. Nanti kita dah hidup susah. Nak keluar rumah susah, nak gini susah. Sebab nak minta izin, orang tukar minta izin pun dah gaib. Maknanya kami tak boleh pergi lah. Macam saya tak apalah perempuan yang suami saya, anak lelaki saya. Perempuan boleh tahan lagi lah. Maknanya pada ghalib kebiasaan, kalau suami tahu pun suami dia akan bagi masuk. Betul tak? Tapi pada lelaki ni tidak tahu. Lelaki dia bagi masuk tidak. Dia yang penting perempuan ni pergi mengadu je bagi. Lelaki saya sudah hilang entah ke mana. Habis mengadu. Buat satu nak. Biar pejabat agama panggil dia. Jangan panggil dia kena datang. Bagi semua kontak nombor dia, alamat bini dia, phone number bini kedua dia pergi bagi pejabat agama. Pejabat agama akan cari. Akan detect. Okey, Kak Mulyani tanya. Cepat-cepat ni ramai tanya ni. Tertekan Ustaz. Tertekan. Ni Kak ni tanya, Rukiah. Aura. Selamat pagi Ustaz. Nak tanya kalau macam suami solat kita orang berjemaah tapi saya dah solatkan yang fardu tu. Lepas tu nak jemaah, suami solat Zuhur, saya niat solat qada Zuhur, boleh ke? Boleh. Okey. Terima kasih. Okey. Adam? Haji Adam tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dua soalan dari saya. Nombor satu,
ada saya pernah dengar riwayat kata kalau suami pergi sembahyang jemaah sama ada di solar ke di masjid, tapi isterinya memang perempuan disunatkan solat di rumah kan. Kalau dia solat kalau di tempat dia solat di tempat yang sama, mana sejadah di tempat yang sama, dia akan dapat pahala jemaah sebab suami dia sembahyang di jemaah di rumah. Memang apa saja suami buat di luar, kalau isteri ada membantu, suami pergi jemaah, isteri bantu kerja suami kat rumah, tolong dia basuhkan kain dia ke apa benda ke, suami dia pergi dakwah, isteri dia tolong jaga anak ke, dia dapat pahala. Dia dapat pahala juga. Jadi itulah cerita dia. Maknanya jemaah tu soal itu pahala tu dapat daripada isteri dia. Tapi kalau dia pahala dia sendiri berjemaah, pahala tak sama. Oh, lebih baik kalau dia sendiri tak lebih baik kalau badan dia sendiri tu dapat berjemaah tu lagi baguslah. Satu lagi Ustaz, kalau kita sembahyang di luar, kadang-kadang kita sembahyang masbuk ataupun kita sembahyang tumpang dengan imam-imam yang misal kata kita tahu dia tengah sembahyang sunat rawatib, kita sembahyang fardu, bolehkah kita jadi makmum pada dia? Boleh. Selagi sembahyang itu niat pada perbuatan. Niat lain tak apa. Tak jadi makro lah maksudnya. Kalau niat lain sebenarnya makro. Pada makro ialah makro. Tapi masih mendapat pahala jemaah. Masih dapat jemaah. Tapi mana better than sembahyang seorang. Lebih baik dari sembahyang seorang, baik ikut jemaah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Makcik Mazlan tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau yang tadi ada kawan tanya, kalau kita baca Al-Fatihah tadi tak betul daripada awal terus ke akhir kan? Kita balik semula ke solat tu atau kita ulang balik lah? Baca balik ke depan lah. Okay. Sebab tu jangan was-was kan? Kita kena tahu apa yang betul dan kita baca dengan betul. Jangan was-was, ni bahaya. Okey? Terima kasih. Mas Surah? Ustaz nak tanya, jangka masa yang dibenarkan untuk mengulang tu Ustaz, berapa selagi ada waktu. Oh, selagi waktu sebutlah. Selagi ada waktu zuhur lagi tu boleh ulang. Oh, itu lama jugalah. Lama. Doktor? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum kawan-kawan. Ustaz, saya ada dua nak tanya. Ada 2-3 hari lepas Ustaz dah explain kalau kita silap arah kiblat kita kena qada solat. Itu yang pertama saya nak tanya. Dulu saya pernah solat berjemaah dengan kawan di UPM surau tu, dia letak sejadah melintang. Jadi macam saya kami berjemaah tu memang salah lah. Bila dah selesai tu masing-masing kata tak apalah kita niat ngadap kiblat. So kami teruskan je. Bila dah Ustaz kata kena qada, maknanya saya kena beritahu jugalah kat kawan tu kan, dia pun kena qada. Beritahu dia lah kalau dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak boleh kata kita tak salah sebab kita dah niat nak kiblat. Kiblat ni dia bukan niat, dia badan tu kena hadap betul. Masa tu tak belajar dengan Ustaz. Okey Ustaz, soalan kedua saya, kalau kita tertinggal sunat abad dalam solat fardu, kita buat sujud sahwi kan? Okay? Kalau dalam solat fardu, contohnya solat subuh misalnya 2 rakaat saja, kita tertinggal doa kunut, kita boleh sujud sahwi, tapi doa tu mungkin pada kita kuat lah, kita bergantung banyak bila solat subuh. Jadi mana lebih baik Ustaz? Kalau kita ulang solat supaya kita dapat baca doa kunut dalam solat yang kita ulang tu, ataupun memadai je tak apa, jangan risau. Sujud sahwi, lepas tu selesai solat baru baca doa kunut tu. Mana lebih baik Ustaz? Ulang solat baca doa kunut? Tak perlu ulang. Tak perlu ulang. Kita tak disuruh untuk ulang. Kita disuruh untuk ulang kalau kita nak membantu orang berjemaah atau kita nak berjemaah. Sebab sujud sahwi tu dah memadai Ustaz ya? Sujud sahwi tu memang kita tak dapat doa yang disebut tu. Sebab doa tu lain. Tapi dia menampal akan kekurangan dalam solat. Dan doa kunut ni walaupun tak dituntut untuk dibaca luar solat, tapi kita boleh baca luar solat. Sebab Imam Syafi'i pernah baca doa kunut dalam majlis keramaian. Orang suruh dia datang baca doa dalam majlis keramaian, dia baca doa kunut. Habis orang tanya dia, kenapa tuan kau baca doa kunut dalam majlis keramaian ni? Macam kata doa selamat lah senang. Dia kata doa kunut ini doa yang paling lengkap. Maknanya lengkap apa?
Semua-semua ada lah. Nak minta selamat ada, nak minta ampun ada, nak minta pimpinan ada, nak minta belas kesihan ada, nak minta apa lagi? Diselamatkan benda bala ada, nak minta hidayah ada, nak minta petunjuk, semua dalam tu. Selawat ada, puji Allah ada. Jadi dia kata antara doa yang lengkap ini adalah doa kunut. Orang kita tak pernah buat. Kalau orang kita buat nampak pelik tak? Tak biasa pelik lah. Tak biasa dah. Katakanlah orang panggil, Bat, main Bat. Imam tak ada, Bat, kau baca doa. Doa makan je Ustaz. Baik doa makan boleh Ustaz. Buat doa makan, lepas tu doa kunut. Allahumma dina fi man hadait. Orang mesti siku, Bat. Saya dah buat Ustaz. Saya buat kat staff saya. Dah buat. Baik, terima kasih Ustaz terangkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Staff saya tu tak apa sebab dia orang ada yang belajar pondok. Dia belajar okey. Kalau orang tak belajar, orang kita pelik. Apa pula baca doa kunut ni? Kunut ni maksud apa? Dia ada 4 maksud. Ingat tak kita dah belajar dah? Ingat ke tak? Kita dah belajar kan? Dia ada doa, dia ada dia ada makna doa, dia ada makna tetap, dia ada makna taat. Kan dia ada makna macam-macam makna. Ya, betul Ustaz. Ada 4-5 makna. Saya dah ajar dah. Kunut, perkataan kunut sendiri ada makna dia. Saya lepas solat pun saya baca Ustaz. Tak apalah. Lepas solat pun baca tak apa. Tapi dia tidak dituntut sebagai zikir. Sunnah Ab'ad tidak dituntut sebagai zikir. Tetapi sunnah ayat boleh dibaca keluar solat dan juga dituntut sebagai zikir. Sunnah ayat. Tu beza antara Ab'ad dengan ayat kan. Sunnah ayat dia bersekutu dengan apa? Rukun. Sunnah ayat dia bersekutu dengan rukun. Sunnah ayat bersekutu dengan rukun. Sunnah Ab'ad dia diri sendiri. Berdiri sendiri. Dia stand alone. Dia stand alone. Ab'ad stand alone. Hay'ah bersama rukun. Ab'ad dia tidak dituntut dibaca sebagai zikir di luar solat kecuali selawat. Hay'ah dituntut berzikir di luar solat. Boleh baca. Boleh baca. Nak zikir subhanallah bi'azim, subhanallah bi'azim, subhanallah bi'azim. Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh. Allah al-azim, al-alim. Boleh. Dia boleh baca luar solat. Dituntut baca luar solat juga kau nak. Okey. Jadi kat sini kita ambil kata apa Semayang orang yang muka masyam. Muka masyam. Dalam sebelum ni dia kata sebelum tu manis, lepas tu masyam. Yang tu. Kalau muka dia memang jenis muka masyam, pernah tengok tak? Ada orang jenis muka dia masyam. Dia tak marah. Tapi muka dia kalau tak senyum, masyam. Ada orang kalau tak senyum, muka dia biasa. Ada orang kalau tak senyum, muka dia masyam. Pernah jumpa tak kadang-kadang? Ada orang muka dia macam nak menangis. Kalau dia tak senyum, muka dia macam muka orang nak menangis. Tapi dia tak ada rasa nak menangis. Macam wife saya. Ada kan? Ada jumpa kan? Sedih. Muka macam muka sedih lah. Dulu saya pernah tolong lah. Bukan saya buat, saya tolong. Saya ada sama dalam majlis tu lah. Khusus macam khusus budak-budak ni lah. Budak darjah 10 tahun ke atas. Ada seorang budak ni 12 tahun tau. Saya pun perhati juga, saya perasan. Muka dia ni macam orang muka nak menangis. Dan muka dia muka sedih. Tapi dia tak sedih. Dia bercakap dengan kawan dia. Tapi bila dia bercakap, dia buat muka biasa, muka dia sedih. Saya pun ada perasan. Rupanya bukan saya seorang perasan. Ustaz seorang lagi dia pun dia perasan. Lepas tu dia rupanya dia ada dengan budak-budak ni lah. Cerita dia, budak dia cerita lah. Rupanya, dia dapat tahu, tak tahu dia dapat tahu macam mana lah. Mungkin budak dia cerita ke apa ke. Dia kata dulu masa mak dia mengandungkan dia, rumah dia terbakar. Saya tak tahu ada saudara mak dia ke macam mana ke, saya tak tahulah. Saya lupa lah, perkara ni lama sangat dah.
Tahun 90 lebih tu, awal 90-an. Masa tu saya rajin buat motivasi untuk budak-budak. Sekarang tak boleh buat lah. Sekarang nak buat pun rasa macam tak layak lah. Macam bercakap mencucu pun. Dulu, sekarang kau nak buat biar yang muda ni buat lah. Mereka dia bersesuai lah. Lepas tu, rupanya masa mak dia mengandungkan dia, rumah dia terbakar. Jadi dia bersedihan, mak dia bersedihan yang amat sangat. Sampai melahirkan dia pun mak dia bersedihan. Rasa sedih lah. Rupanya dia ada efek pada muka anak. Rupanya lah. Rupanya tak tahulah dari segi doktoran ni ada tidak, tak tahulah. Tapi mungkin memang ada kesan. Sebab tu kalau mengandung ni kita taat pada suami kita, taat betul-betul taat moga-moga Allah lahirkan anak yang taat. Dia duduk dalam rahim kita perempuan ni, kita ada rahim, dia duduk dalam rahim kita dalam keadaan jasad kita taat, dalam keadaan hati kita taat pada Allah, dan dia akan dapat kesan. Dia akan dapat kesan. Dulu dekat luar negara ada berlaku. Ada seorang nurse cerita kan. Dia ni, mak bapak dia ni pencopet. Tahu pencopet tak? Pickpocket. Penyelur saku. Mak bapak ni handal penyelur saku. Dan dia kahwin dengan penyelur saku juga. Partner. Lepas tu, bila dia bersalin, isteri dia ni sakit, sangat lemah. Jadi dalam berminggu ni dah tak boleh buat apa, suami dia upah nurse untuk datang mandikan baby ni. Lepas mandi, nurse ni perasan cincin dia tak ada. Dan nurse ni perasan cincin ni ada kat tangan baby ni. Kita tak tahu nak tarik macam mana dah. Tapi ahli psikologi kata bakat tu dah ada daripada anak dia. Ahli psikologi kata lah. Wallahu a'lam. Lepas tu memang ada kalau bapak dia ni orang seni, kalau ada anak dia yang macam bapak dia. Perasan tak? Boleh perasan tak? Ya Ustaz. Kalau keturunan dia ni ada orang seni, anak dia pun akan ada ikut. Ada seorang anak dia atau dua orang anak dia atau ramai anak dia akan ikut. Saya dulu kan, bapak saya penulis. Bapak saya polis. Tapi dia ada menulis untuk utusan Jawi. Walaupun tak selalu masuk tu khabar lah. Tapi ada lah yang dia tulis dulu, dia ada kerat, dia tampal kat buku, dia buat kenangan. Sekali rumah saya kena banjir, dekat Baru, dia cukup sedih. Antara dia sedih apa tau, benda tu rosak. Bukan rosak je, kena hanyut. Dia kata dengan saya, abang galat lah. Dia kata galat lah, abang galat lah, dia kata. Buku-buku yang abang tulis, dia kata, bapak saya ni dia menulis. Part time lah, dia bukannya penulis full time, dia polis. Dan dia ada berjaya menghantar tulisan ke surat khabar kan. Dia kerat dia tampal kat tu buku, tunjukkan saya tau. Masa saya budak-budak kan, saya pun tak faham, saya baca je lah, gitu-gitu je lah. Kali kena banjir, buku tu hanyut. Allah. Dulu dia kata dia rasa galat lah, dia sedih. Saya tak rasa apa-apa, saya budak-budak. Sekarang ni baru saya ingat dia cakap, baru saya rasa macam mana perasaan dia rasa. Jadi bila saya ada minat nak menulis, pada ilmu kedoktoran, bukan kedoktoran, dia kata ilmu apa ni, dia ada benda yang turun nanti daripada keluarga kita kepada satu orang daripada kita. Tak tahu lah. Jin. Dia panggil jin lah. Kak Arbayah tutup video kak. Kadang-kadang mak bapak ni dia guru, kita tak perasan ada anak dia cikgu. Cikgu Cik ada anak cikgu tak? Pensyarah dia ada. Pensyarah tu cikgu lah. Pensyarah tu cikgu lah. Saya anak saya nombor 1 cikgu, nombor 2 pun cikgu. Ustazah lah, ustazah. Bukan cikgu lah, ustazah. Nombor 2 tak? Nombor 2 tak jadi cikgu. Nombor 1, nombor 3, nombor 4 cikgu sekolah kebahasaan. Dia ajar pendidikan Islam. Nombor 5, cikgu sekolah kebahasaan. Dia ajar bahasa Inggeris. Nombor 6 ni pun dia minat jadi cikgu. Dia tengah belajar jadi cikgu.
khususnya cikgu lah. Saya tak tahulah, mungkin jugalah. Jadi perwatakan kita ni kita kena jaga-jaga supaya anak yang lahir ni jangan dia memegang benda-benda yang tak baik pada diri kita. Lepas tu jangan layan lah. Kalau akak mengandung apa Ustaz kilang boleh tutup. Anak mengandung, nasihatkan dia banyak baca Quran, taat pada, jangan lawan suami. Walaupun kadang emosi terganggu sebab mengandung kan. Hati-hati, kalau lawan suami dia cepat minta maaf. Kenapa? Takut dia ada implikasi pada anak yang bakal lahir. Dia takut tu je lah. Sayangilah makhluk lain, hidup dengan tenang waktu mengandung ni. Moga yang lahir tu nanti adalah terkesan dengan apa sifat baik yang ada pada mak dia. Telah mengeluarkan khatib. Khatib ni macam satu kata khutbah lah, kata-kata nasihat lah. Di mana-mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya. Ini macam diulang yang belakang-belakang, tu tak? Yang belakang pun cakap dia keluar rumah tanpa izin suami dia, dengan tiada izin suami dia, adalah ia dalam murka Allah Ta'ala hingga kembali ia kepada rumahnya atau hingga redha daripadanya oleh suaminya. Dia balik rumah, suami tak redha lagi dengan dia. Suami dia geram betul dengan dia, marah dengan dia. Keluar tak beritahu. Keluar tak beritahu. Balik rumah tanya anak, mama mana? Entah. Tadi tak tahu dia keluar tadi. Tak tahu dia kata nak keluar, tak tahu. Ayah dia kata dengan anak dia, ayah tak tahu pun. Dia tak beritahu ayah. Tak ada. Ayah pun tengok WhatsApp. Mana tahu ada terlepas-terlepas WhatsApp ni. Tak ada pula WhatsApp. Tengok miss call. Tak ada pula miss call. Tengok ada ketat-ketat dalam bilik ke, tinggalkan pesan ke, saya nak pergi ni. Tak ada pula. For your info pun tak ada. For your approval lagi tak ada. Dia merajuk tu Ustaz. Merajuk ke apa ke tak kira lah. Jadi maksud apa tu? Dia dalam murka Allah. Dia dalam murka Allah. Nanti cakap dengan Allah, Khairat, aku mengajuk. Cakap dengan Allah, tengok gitulah. Probably can be considered. Probably can be considered. Keluar tanpa izin. Dalam murka Allah. Murka yang paling kita takut, murka Allah. Bila Allah murka, takut apa? Takut waktu tu ditakdirkan ajal dia sampai. Tahu? Dia tengah keluar-keluar tanpa izin ni, tiba sakit jantung ke, serangan jantung ke, accident kereta ke, anything can happen at any time tau. Kita tak tahu, betul tak? Dan mati dia tu dalam murka Allah. Penat dia ibadah Kesian dia. Kesian. Kesian. Lepas tu janganlah sensitif sangat nak marah isteri. Jangan sensitif sangat lah. Benda kecil-kecil ni kita maafkanlah. Kita maafkanlah. Ini ada yang sensitif sangat pun tak boleh. Isteri masak masih sikit pun marah. Isteri masak tak ada belacan pun marah. Aku suruh buat kau sambal belacan, kau buat sambal kerabu pun marah. Kalau macam ni kan, kehidupan ni susah. Kesian kat isteri tu. Dia asyik dalam kemarahan. Tetapi kalau marah yang tidak dibenarkan oleh syarak atau benda-benda kecil patut tak boleh marah, dia tidak mendapat muka Allah. Tapi kalau dia marah itu atau benda-benda dibenarkan oleh syarak, dia keluar rumah tak minta izin. Walaupun laki dia tak marah, walaupun suami dia tak marah, dia dalam dosa tak? Dia dalam dosa juga. Dia penting suami dia. Laki dia tak marah, tapi dalam dosa juga. Kenapa? Dia buat dosa. Apa dosa dia? Dia tengking suami dia.
Dia campur gaul dengan lelaki kat pejabat. Lelaki dia kata tak apalah, biasalah nak buat macam mana kerja. Lelaki dia tak marah. Tapi dia berdosa tak? Dia berdosa tak? Dosa. Gurau-gurau dengan lelaki kat pejabat. Lelaki dia kata tak apa, kerja kan, biasalah gurau-gurau dengan lelaki. Berdosa juga. Lelaki pula tak marah, tak tegur. Bang, tadi kan bang Einstein dia kata, I nak pergi Tengku Rahman. Kali I tengok jam, I tengok dalam Wish jam. I minta ada adik Obil Boy tu ada motor, I bonceng motor dia. Okey ke bang? Dia macam adik-adik saya. I ingat macam dia ni macam I punya adik lah, dia kata dengan suami dia. Suami kata apa? Alah tak apalah, itu budak remaja, budak 20-an, awak pun dah 40. Anggap macam adik pun tak apa. Bolehlah ikut dia naik motor sama. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Siap pesan lagi. Lain kali kau naik motor pegang dia kuat-kuat tau. Jatuh nanti. Dah digol betul. Siap pesan lagi. Lain kali kau naik motor dengan dia pegang kuat-kuat. Jatuh ni tau. Besok lain kali dia ada apa hal dia ajak budak negeri naik motor. Dayus Ustaz kan? Dayus lah. Tu Dayus lah. Bagi permission. Allah kata tak boleh. Dia kata boleh. Dia melawan Allah Ta'ala. Patut cakap, jangan buat lagi macam ni. Tak boleh. Saya izinkan, tak izinkan, Allah kata tak boleh. Allah tak boleh buat lagi macam ni. Nak pergi buat kerja, pergi. Saya cakap dia kau macam ni. Bang, kalau saya naik grade, boleh tak? Naik grade boleh, driver si perempuan. Bang, grade driver lelaki. Driver lelaki reject, jangan. Driver perempuan payah dapat, tak payah pergi. Abang cakap dengan muka dan suara bernadakan hang jebat. Hang jebat. Bukan hang Dayus. Tuan Dayus Tuan Dayus tak? Dia bagi izin dekat isteri dia buat benda tak baik. Hatta dia suruh lagi buat benda tak baik. Cakap lah ni, pakai ni baju ni apa geloboh-geloboh ni. Pakai baju biar nampak cutting lah. Nanti orang kata, perempuan ni cantik siapa? Inilah isteri saya. Dan saya boleh bangga dengan kecantikan awak. Awak sia-sia je awak pergi dekat gym. Badan awak slim kan? Inilah waktu je awak nak tunjuk dengan orang badan awak slim. Dia kata, saya pun tumpang bangga. Kenapa? Awak isteri saya. Bila si Dayus berkata-kata. Yang cakap macam ni dengan bini tau. Malaikat tengok engkau ni betul-betul JD. JD apa? Jantan Dayus. Jantan Dayus. Job description ke JD ni? Jantan Dayus. Sebab tu Dayus Jurutera daerah Ustaz. Jurutera daerah. Oh janganlah begitu bang. Kita kawan kita ramai JD tau. Itu dekat orang Terengganu tu JD. Apa nama tu? Ilyas. Siapa tu? JD Alias Mazim. Kita punya kawan ni ramai JD. Jangan jadi JD tu. Jantan Dayus. Jangan jadi. Sebab tu dia panggil jantan. Kenapa jantan? Dia panggil jantan. Dia tak panggil lelaki Dayus. Dia panggil jantan. Kenapa orang suka kata jantan? Sebab yang Dayus dia tu binatang ni. Binatang ni dia tak ada siapa isteri dia, siapa nak buat apa-apa. Dia tak kisah. Sebab tu janganlah berkedudukan macam ni. Wahai abang-abang yang saya sayang. Jangan macam ni lah. Adik-adik lelaki yang saya sayang, yang dah punya isteri. Jangan macam ni Rasulullah kata lelaki Dayus tak masuk syurga. Jangan macam ni lah. Nasihat lah baik-baik. Ujuk lah baik-baik. Cakap lah baik-baik. Doa lah baik-baik. Ajak dia pergi belajar agama. Ajak dia dengan online sama-sama. Semoga dia faham bagaimana kita ni mengelakkan daripada jadi Dayus. Kita nak tak nak, dia suka tak suka, kita kena nasihat. Kalau kita dah nasihat, dia buat belakang kita, dia akan tanggung ke akhirat.
dia akan tanggung kat akhirat. Ustaz, maaf mencelah Ustaz. Maknanya kan setengah orang masa nak kahwin memula tu dia dah borong pukau dah minta izin. Maknanya tak boleh Ustaz kan? Borong Tak boleh pukau lah. kahwin dengan macam Maknanya you nak pergi mana ke apa ke suka hati, tak boleh. Ada benda yang boleh bagi blanket approval. Okey, kalau saya tak ada, awak nak pergi kedai ke beli barang ke pergilah. Atau awak sakit, anak bawa pergi klinik ke, nak pergi klinik ke. Kadang-kadang kita ni bukan 24 jam boleh dapat kontak, betul tak? Kadang kita pun handphone habis bateri, kita pun tak dapat nak cakap kadang. Jadi kita bagi dia blanket approval untuk benda-benda emergency lah. Tiba-tiba sakit kat rumah, anak nak bawa pergi klinik, dia dah kena minta izin kita, dia keluar rumah. Tapi kita dah bagi blanket approval. Kalau kita balik, anak kita kata, tadi mak ada kontak, abah tak angkat, dia pergi klinik, dia tak lihat. Kita yang cakap apa? Oh, selagi dia tak kontak aku, dia tak boleh pergi. Jangan begitu. Itu nak bunuh dia. Betul tak? Kita cakap adil lah. Kalau ada adik-beradik datang, mak datang, ayah datang ke, abang datang ke, abang-abang dia datang ke, nak bawa dia pergi teman ke, nak bawa dia pergi makan ke, kita dah bagi blanket rule. Pergilah. Tapi cuma inform kita lah, WhatsApp kita. Sekarang ni dengan adik ni, dengan adik dia, tengah makan, sarapan. Inform je lah, beritahu. Apa-apa hal dia tahu dia kat mana. Takut jadi apa-apa kat dia, dia tahu macam dia kat mana. Jadi for info, kenapa? Blanket approval dah dapat. Tahu tak blanket approval ni? Tahu. Tahu kan? Saya cakap ni macam saya cakap dengan orang kerja. Ada orang tak tahu. Makcik-makcik tak tahu. Blanket approval ni apa? izin borong pukal Ustaz. Borong pukal punya izin. Blanket atau blanket? Sarung kali. Itu blanket. Maknanya memberi kelulusan secara am. Lebih kurang gitulah. Kainah? Kainah nak tanya ke? Ya, nak tanya. Ustaz, nak tanya sikit. Kalau sekarang kan bila memanglah dah tak kerja, tapi bila daripada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat tu, sekarang kita minta ampun dengan suami kita ke minta ampun dengan Allah yang penting? Mula minta ampun dengan suami dulu. Allah takkan ampunkan dosa dengan manusia selagi manusia tak ampunkan dosa kita. Minta ampun dengan suami. Bang, dulu bang, saya ni tak belajar agama dan abang pun mungkin tak belajar agama dan saya pernah keluar juga tanpa pengetahuan abang dan abang pun tahu saya pernah keluar tanpa pengetahuan abang. Jadi saya minta ampun kalau saya pernah keluar tanpa pengetahuan abang. Saya minta ampun kalau saya pernah cakap tinggi dengan abang. Saya minta ampun kalau saya pernah masam muka dengan abang. Saya minta ampun segala-gala dosa seorang isteri pada suami. Saya minta abang ampunkan saya. Kena minta ampun. Kena minta maaf dengan dia. Bila dia kata saya maafkan, Abang Liman maafkan Joya. Jadi hari-hari ke kena minta ampun Ustaz? Hari-hari ke kena minta ampun? Maaf mencelah. Kalau nak hari-hari pun tak apa juga. Atau signal lah cium tangan dia. Kan kita ada budak-budak. Dia pernah dengar ni Ustaz, sebab itulah minta ampun terus tadi. Kan ada budak-budak dia ajar kan, nak tidur cium tangan mak bapak. Kan ada anak-anak kita kadang buat kan. Ada. Cium tangan tu lah signal dia nak minta reda. Betul tak? Ada tak? Minta reda kan. Jadi kita kalau kita cium tangan suami kita tu, kita minta reda lah. Lepas mayang cium tangan dia. Cium je lah, tak rugi. Betul, tak rugi. Allah lihat kita dengan rahmat tau. Allah lihat kita dengan rahmat. Cium je lah tangan suami tu. Kalau suami nak cium isteri pun cium lah. Allah lihat kita dengan rahmat. Amidah, tanya Amidah. Ni Ustaz, misalnya ialah macam Ustaz kata kita ni jahil lah Ustaz bila dah tahu macam ni, tapi dah terlambat lah sebab kita dah bercerai. Tapi perlu ke kita minta maaf Ustaz dengan bekas suami? Minta maaf je. Boleh ke? Boleh. Kalau dia tak maafkan? Itu kita boleh buat apa? Kalau dia tak maafkan, kita kena sediakan amalan yang banyak. Kenapa? Dia akan claim kat akhirat. Itu signal dia akan claim. Oh ya ke? Kita kena sediakan amalan banyak. Ni sebab ada seorang member suruh tanya. Ya, saya faham. Okey. Kak Siti? Ya Ustaz, Kak Siti nak tanya sedikit dalam satu situation. Kalau kita
Okay, we got invited untuk dinner. Lepas tu sedang habis dinner tu, maghrib masuk. Azan daripada telefon kan. So kat situ kata, oh maghrib masuk. I just announce at the table, oh maghrib masuk, you know. So the host and the rest tak bergerak. So should I repeat one more time or just buat sendiri je? Buat ni lah. Buat sendiri je lah. Kita kalau ada, mana ada tamu kat rumah ke apa je? Tak, Kak Siti pergi rumah kawan. So the Dia host rumah kawan and then maghrib dah masuk. Kita maghrib Berapa masuk. different masa dekat sana Kak Siti? Between maghrib dan isyak. Kalau macam kat Malaysia ni lebih kurang 1 hour 10 minit antara maghrib dan isyak. Kat Kita sana? about 1 hour 20, 1 hour 10 minutes jugalah. Lebih kurang lah. Maknanya ada masa yang bukan kata panjang tapi agak panjang lah. Jadi kalau kita ajak lah, mari kita semayang sama lah sekejap. Kalau dia orang tak nak, kita jaga semayang je lah. Mungkin dia tak boleh semayang ke, atau dia kata saya nak semayang balik rumah ke, atau dia memang tak semayang ke, macam-macam kemungkinan lah. So kita solat dulu. Okay. Tak apa yang guest tu orang lelaki kita ingatkan nak berjemaah sekali kan. So we thought as a group kan. Yelah. Better dengan isteri sekali, dengan dia sekali kat rumah tu semayang lagi bagus lah. So kita dapat semayang jemaah. Tapi kalau tak dapat tak apalah. Tu nak buat macam mana. Okay. Dia cakap macam ni. Kita ambil sambung kenapa? Dia sambung cerita orang yang dikatakan tak diterima solat. Lepas tu dikatakan sini, orang yang dikatakan mendapat murka Allah. Murka Allah ni kenapa? Sebab dia keluar tanpa izin. Sebab tu jangan tanam dalam hati, dia siapa nak minta izin? Ni jangan tanam dalam hati gini lah. Pada kita dia tak ada siapa-siapa. Mungkin dia pangkat dia lebih rendah dari kita. Suami kita mungkin pangkat rendah dari kita. Tapi di sisi Allah, dia letakkan suami kita ni atas kita. Atas kita apa? Kita isteri. Allah yang letak dia kat atas. Jadi anything kena refer kat dia. Kena cakap dengan dia. Kena cerita dengan dia. Macam itulah keadaan dia. Nak keluar rumah, minta izin dengan dia. Kalau tak boleh buat, tanggunglah dosa. Itu je lah. Dalam satu riwayat ni dikisahkan juga dalam kitab-kitab, telah melaknatkan akan dia oleh segala malaikat. Tu malaikat laknat tu. Kau ni perempuan tak guna, kau ni ahli neraka, kau ni begini. Dia laknat ni manusia tu dengan kata-kata yang sangat menakutkan. Kau jaga kau nanti kau kena seksa. Itu nama laknat. Kau tahu tak Allah tak ampunkan kau? Kau tahu tak nanti Allah buat apakan kau? Malaikat ni dia laknat dengan kata-kata. Kita tak dengar. Itu kita kata selamba. Selamba je keluar rumah tak minta izin. Tak ada rasa apa. Dah happy pula dengan kawan. Suami balik. Pergi mana bini aku ni? Entah nak dia kata. Ramai orang dia laknat tak sedar. Tengah keluar tak ada izin, mati. Habis lah. Then the end of it, habis. Jadi dah apa-apa dah. Jangan main tau. Dalam kita banyak cerita benda ni. Perempuan kena laknat keluar rumah tanpa izin, laknat. Kita nak baca pun tak tarat. Tapi masih lagi orang buat. Bukan tak tahu. Orang tak belajar agama pun tahu juga kadang. Tapi dia tak ada rasa kisah tau. Dia ingat laknat ni, laknat, kuitat sama. Tak, laknat lain, kuitat lain. Laknat ni, kenapa malaikat laknat? Sebab Allah laknat. Malaikat ni dia cuma akan laknat orang bila Allah laknat. Kalau Allah sayang, malaikat akan sayang. Malaikat ni dia patuh. Sebab dalam kitab musikah hadis, bila Allah nak benci seseorang, dia akan panggil Jibril. Kata orang Arab. Wahai Jibril, aku benci orang ni. Aku laknat orang ni. Maka dalam musikah hadis kata apa? Jibril akan kata apa? Wahai Tuhan, engkau laknat dia, kami laknat dia. Engkau benci dia, kami benci dia. Dan dia akan umumkan pada malaikat di langit. Wahai semua malaikat, kita benci orang ni. Sebab apa?
Allah benci dengan dia. Kemudian dia turun ke bumi. Dia umum pada malaikat di bumi. Wahai para malaikat di bumi, Allah benci dia. Kita semua benci dia. Berapa banyak malaikat lah, berapa bilion benci. Tapi kalau Allah sayang seorang manusia, Allah panggil Jibril, ketua malaikat. Aku sayang dekat dia ni. Nama kita disebut. Jibril kata, engkau sayang dia, kami pun sayang dia. Diisytiharkan di langit. Wahai para malaikat di langit, kita sayang dia. Malaikat pun doakan dia. Diturun ke bumi. Dia isytiharkan malaikat di bumi. Kami sayang dia. Maknanya, keluar rumah tanpa izin, dilaknat. Kalau keluar rumah minta izin, walk the opposite route of laknat. Rahmat. Bang, telefon bang. Bang, saya nak pergi kedai lah bang. Pergilah. Dapat rahmat Allah lah. Dulu Ustaz Karim Dengkil, masa arwah Ustaz Manu meninggal, Ustaz Karim Dengkil ambil alih sekejap lah. Ustaz Karim Dengkil tak popular. Dia ni satu kelas dengan satu pondok dengan arwah Ustaz Manu. Sebab kami belajar dulu ni, tahun 90-an tu. Jadi, apa tu? Okey. Jadi, Ustaz ni kata, dia belajar dekat pondok. Pondok tu rumah Ustaz yang guru dia lah. Apa yang guru saya tak ingat lah. Tapi guru dia tulis kitab pakai tangan. Ada kopi dia dekat saya. Dia belajar pakai kitab tu. Jadi dia belajar, lepas tu dia belajar tu kat pondok Negeri 9. Kat Negeri 9 lah. Dia kata kan tengah belajar ni, isteri dia keluar daripada rumah, di rumah dia besar. Bang, nak sidai baju. Poilah, dia kata. Nak sidai baju ni, nak keluar rumah. Daripada rumah nak sidai baju dekat laman. Bang, nak sidai baju. Diri ni pakai budak. Bang, nak sidai baju ni. Poilah. Baru dia bawa belakang, dia keluar sidai baju. Tengok sampai sidai baju dia pergi minta izin kat suami tengah mengajar. Ustaz ni tengah belajar. Suami dia ni guru ni lah. Poilah saya kata. Poilah ni orang bilang kata pergilah. Kak Cici tahu kan? Poilah. Kak Cici pun orang 9. Tahu Ustaz. Janganlah duduk sana lupa pula. Poilah. Poipokan. Dia poipokan. Poilah. Anak murid dia semua pandang tapi anak murid dia biasa. Besok belajar lagi pagi-pagi. Kan lepas-lepas duha ni, bini dia semayang, bini dia tak sedia kain. Bukan bakul lagi. Suami tengah ngajar ni. Nak sedia baju dia. Poilah. Bawa keluar rumah. Dahsyat tau. Dahsyat tak? Kita nak pergi ambil surat dekat pos depan. Dekat luar rumah. Pernah nak kata dengan suami, bang, nak keluar kejap ni, nak ambil surat kat pos. Pernah nak cakap? Tak. Saya kan? Alah dekat. Betul. Nak ambil barang online. Budak hantar. Bang, nak ambil barang sekejap keluar. Pergi lah. Pernah cakap tak? Saya bukan nak cakap, kena cakap. Pintu je Ustaz kan. Bagi dia blanket approval. Awak kalau nak pergi depan ni, nak pergi tengok orchid, keluar je lah. Saya cakap dengan saya lah. Bagi dia kelulusan. Supaya langkah dia daripada rumah tu tak berdosa. Saya cakap ni kenapa? Guru kami tu, Ustaz Karim Dengkil ni, dia cerita benda tu. Kami dulu belajar muhimah juga. Tapi masa dia cerita tu bukan belajar muhimah. Dia cerita tu belajar kitab lain. Tapi dia kait-kaitkan, ada orang tanya tu, saya tak ingat lah. Dia kata tu. Poilah dia kata. Dia cerita guru dia punya hal kat rumah lah. Mungkin guru dia ni tak bagi blanket approval. Engkau cara nak langkah, engkau kena minta izin dengan aku. Bila poilah, dia keluar. Kalau tak boleh, jangan sidai dulu baju. Kadang-kadang, dah habis kelas kamu sidai. Boleh keluar rumah. Keluar juga, berusaha. Kalau poilah, pergi.
Minta tadi keluar rumah tak minta approval, dapat dosa. Keluar rumah dengan approval, dapat pahala. Dapat rahmat Allah. Kenapa? Dia telah mengikut peraturan syarak. Kita nak habiskan sikit. Jangan tanya soalan lagi. Telah melaknat oleh dia oleh segala malaikat yang ada di langit dan tiap-tiap satu yang lalu di atasnya. Apa yang lalu di atasnya ni? Roket? Apa? Roket terbang? Apa yang lalu di atasnya ni? Burung. Burung. Bukan roket. Lama-lama. Apa lalu di atas langit yang telah kedua ni? Langit bumi ni? Sebutlah apa je. Burung ke? Apa ke? Lama-lama. Lebah. Yang lain daripada jin dan manusia. Jin tak laknat dia. Manusia tak laknat dia. Tetapi binatang-binatang yang di langit laknat dia. Burung-burung yang terbang tu nampak dia kat bawah, dia kata cilaka kau perempuan. Burung gagak terbang dia kata cilaka kau perempuan. Kau telah keluar rumah tanpa izin kau. Cilaka hidup kau. Ramai orang doakan cilaka tau. Makhluk doakan cilaka. Malaikat doakan cilaka. Berani ke kita nak keluar rumah tanpa izin suami? Saya tanya. Berani ke tak berani? Tak berani Ustaz. Ustaz dulu Ustaz nasihat tak berani. Sebelum keluar. Kalau berani dia keluar. Dulu belum belajar. Kata kepala kita cilaka kau perempuan. Kau dilaknat oleh para malaikat. Malaikat kata cilaka kau. Kalau berani keluar rumah. Okay, saya cakap suami. Peduli apa aku dia kata suami aku. Pergi. Peduli apa nak pergi. Tapi orang yang 237 ni perempuan soleha. Saya cakap ni dengan orang lain. Amin ya Allah. Amin Ustaz. Saya macam bat juga Ustaz. Saya dah bagi blanket approval lah. Kalau setakat main dekat ni okey lah. Okey lah. Maknanya kalau ada keperluan tu pergilah. Betul lah. Agak-agak patutnya. Itu blanket approval. Kalau tidak susah hidup kita tau. Biasa cari kita je nak minta approval lah. Bagi blanket approval. Orang nak minta sign dekat pejabat pun susah. Sekejap. Nak jawab soalan ni. Ustaz nak tanya, Zuraidah Yahya. Kalau kita bercakap dialek ramai, gemuruh macam mana? Bacalah yang diajar. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abu cakap. Itu doa Nabi apa tu? Nabi apa tu? Nabi Musa. Musa dia bawa Nabi Shu'aib, Nabi Harun, dia bawa pergi nak jumpa Fir'aun, dia gunakan doa ni lah. Jadi doa ni lah yang diajar oleh para ulama supaya kita tidak gemuruh. Walaupun kadang-kadang datang gemuruh lah. Saya dulu, masa mula-mula ngajar dulu, kadang saya gemuruh juga. Dulu lah cerita 20 tahun lalu lah. Masa tu umur 30 lebih. Adalah ngajar, buat motivasi, ada ngajar. Memang kadang gemuruh juga tau. Kena pula jangan bertanya dia orang tua. Soalan dia, orang kata bombastik soalan lah. Kita panik juga. Lama-lama tu Allah bagi kebiasaan Kalau dia jawab, cakap saya tak tahu dah. Ada cerita. Tenang Memang tak tahu. Tak, bukan semua bisa pandai. Tak tahulah. Saya pun gemuruh sampai nak pencin gemuruh. Gemuruh tak ada. Biasa cakap okey ni. Bila kena segah tu macam Ustaz tanya-tanya, itu yang saya diam tu. Bukan pasal wali, pasal gemuruh. Okey lah, selalu gemuruh ni kurus badan nanti tau. Boleh kurus ke?